Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nafia binti Jaman, pelajar tahun 1 dalam kos pengurusan berorganisasi Seksyen 3. Dalam video ini, saya akan membentangkan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi. Kemudian akan menerangkan cara untuk mengatasi cabaran daripada faktor-faktor tersebut. Salah satu faktor luaran yang mempengaruhi prestasi sesebuah organisasi ialah faktor politik. Umum mengetahui bahawa negara Malaysia ditadbir berdasarkan undang-undang atau dasar yang telah diwujudkan sejak dari dahulu lagi. Maka, secara tidak langsung, setiap organisasi yang ditubuhkan dalam negara perlu mengikuti semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Contohnya seperti perkara yang mesti dilakukan dan larangan dalam operasi setiap sesebuah syarikat atau jabatan. Walau bagaimanapun, ada sahaja individu dalam organisasi yang tidak akan setuju dengan undang-undang yang disediakan. Tetapi, mereka tidak boleh membantah atau mengubah undang-undang tersebut walau dengan apa cara sekalipun. Kesan daripada hal ini, pematuhan terhadap peraturan-peraturan ini telah mempengaruhi serta mengawal cara sesebuah organisasi menjalankan operasi. Misalnya, dalam aspek membuat sesuatu keputusan yang mana ia perlu berlandaskan undang-undang. Begitu juga dengan matlamat serta objektif syarikat atau jabatan yang telah dipengaruhi oleh faktor ini. Seterusnya ialah faktor budaya dalam organisasi. Kita semua percaya setiap organisasi memiliki budaya, prosedur dan polisi masing-masing. Aspek-aspek inilah yang akan menentukan kecemerlangan dan prestasi sesebuah organisasi serta ahli pasukan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, suatu syarikat atau jabatan dapat dikatakan menuju ke arah yang lebih positif dan berjaya sekiranya ia dikendalikan dengan cara atau dasar yang lebih strategik, serta dipimpin oleh ketua yang berwawasan dan memiliki nilai kepimpinan yang tinggi. Tetapi sebaliknya akan berlaku jika pasukan dalam organisasi tersebut tidak mahir merancang pelan syarikat mereka, serta tiadanya semangat untuk bekerjasama, serta tidak mempunyai pemimpin yang profesional dan berkarisma dalam mengendalikan sesebuah organisasi. Di samping itu, ekonomi juga menjadi salah satu faktor luaran yang menjadi cabaran dalam semua bentuk organisasi untuk menjaga prestasi masing-masing. Faktor ini menjadi salah satu isu yang sangat besar dan dititik beratkan dalam setiap syarikat perniagaan. Sebagai contoh, kemelesetan dalam pasaran boleh memberikan impak yang negatif kepada sesebuah syarikat. Antara masalah yang sering berlaku ialah kejatuhan jumlah pelanggan dalam jualan. Perkara ini mungkin terjadi kerana apabila orang ramai tidak berkemampuan untuk membeli barangan atau produk akibat kejatuhan nilai wang ringgit yang mana secara tidak langsung turut mempengaruhi ekonomi syarikat yang berkenaan. Kesannya, banyak syarikat yang akan mengalami kerugian dalam perniagaan mereka dan perlu mencari jalan untuk memulihkan masalah kewangan yang dihadapi. Persaingan dalam perniagaan juga turut mempengaruhi cara sesebuah syarikat itu beroperasi. Kewujudan persaingan ini telah menyebabkan setiap pasukan bertungkus lumus memerah idea untuk merancang perniagaan mereka bagi menarik lebih ramai pelanggan dan menjadi sebuah syarikat yang dapat memberikan khidmat yang terbaik buat pelanggan mereka. Adanya pesaing yang hebat terhadap sesebuah organisasi dapat memberikan tekanan kepada pasukan kerana mereka perlu membuat inisiatif 2 kali ganda yang mana untuk mempertahankan prestasi syarikat masing-masing. Faktor lain pula ialah faktor teknologi. Faktor ini dispesifikkan lagi kepada penggunaan alat dan sumber dalam sebuah organisasi.
Sudah tentunya pekerja pada hari ini perlu menjalankan serta menyiapkan tugas mereka dengan bantuan alat seperti komputer dan sistem komunikasi yang berteknologi tinggi. Perkara ini juga telah menjadi salah satu cabaran kepada staf-staf di tempat kerja dalam sesebuah organisasi. Hal ini demikian kerana sentiasa berlaku perubahan serta perkembangan dalam dunia teknologi dari semasa ke semasa, yang mana mereka mesti peka dengan setiap perkembangan tersebut. Tambahan lagi, setiap pekerja perlu belajar mengadaptasi serta mahir dalam menggunakan peralatan yang telah disediakan di tempat kerja. Antara cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor luaran yang saya sebut sebentar tadi, pertama ialah pasukan di dalam sesebuah organisasi haruslah sentiasa peka terhadap perubahan situasi dan juga sentiasa mengambil tahu tentang maklumat-maklumat semasa. Setiap ahli di dalam pasukan juga perlu cekap dalam melaporkan info-info yang baru diterima bagi memudahkan ketua pasukan membuat perancangan yang lebih strategik untuk menguatkan lagi kedudukan dan prestasi organisasi tersebut. Selain itu, sistem bekerja yang efisien dalam sesebuah organisasi seperti syarikat atau jabatan juga adalah amat penting bagi membentuk kualiti dan hasil tugas yang lebih teratur, kemas serta terancang. Secara realitinya, bukan semua faktor luaran terhadap organisasi dapat dihapuskan begitu sahaja. Walau bagaimanapun, faktor tersebut mampu dikawal dan diurus dengan cara yang lebih teliti. Pengetahuan yang luas serta pendidikan juga merupakan kemahiran yang wajib dimiliki oleh setiap ahli dalam sesebuah organisasi. Kemahiran ini sangat penting sebagai persediaan menghadapi faktor-faktor luaran seperti yang saya nyatakan tadi. Pada hari ini, mengekalkan kelestarian sesuatu organisasi dalam pelbagai aspek telah menjadi topik utama yang menjadi perhatian para masyarakat. Sudah semestinya menjadi impian dalam setiap jabatan atau syarikat untuk mengekalkan serta memantapkan lagi prestasi dan kebolehan mereka bagi meraih sokongan daripada setiap lapisan masyarakat. Oleh itu, program pembangunan dan latihan adalah amat logik untuk direalisasikan kerana dengan cara inilah kelestarian dapat dibentuk dalam budaya setiap organisasi. Di samping itu, inisiatif seperti mengadakan program latihan dan pembangunan ini juga perlu dilaksanakan di setiap peringkat organisasi bagi memastikan setiap ahli dapat melakukan tugas dan amanah dengan cemerlang yang seterusnya akan menyumbang kejayaan kepada pasukan mereka sendiri. Pada masa yang sama, latihan yang diberikan ini mestilah disertai dengan dasar atau undang-undang yang mana dapat membawa perubahan dalam organisasi ke arah yang lebih baik. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menguruskan faktor luaran ini ialah dengan menjaga hubungan yang baik dengan orang yang berurusan dengan organisasi tersebut. Syarikat-syarikat perniagaan merupakan salah satu contoh yang sangat jelas bagi aspek ini. Menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan dan pembekal syarikat adalah amat penting kerana usaha tersebut akan dapat mendatangkan kebaikan buat sesebuah syarikat itu sendiri. Manakala, perkara yang sangat diutamakan dalam hal ini ialah pelanggan. Kerana mereka adalah individu yang menjadi juri atau pengukur kepada prestasi hampir semua syarikat di dalam negara. Tanpa pelanggan, sudah pasti sesebuah syarikat tidak akan bertahan lama dan jatuh mundur. Oleh yang demikian, mengenali pelanggan adalah sangat penting kerana dari situlah sesebuah syarikat dapat menganalisis tentang cara yang lebih baik bagaimana untuk mereka memahami serta memenuhi kehendak dan keperluan para pelanggan. Dengan kata lain,
Pelanggan juga dapat dikategorikan sebagai faktor luaran yang mempengaruhi cara sesebuah organisasi itu beroperasi. Menjalinkan hubungan yang baik dengan pembekal kepada organisasi juga adalah penting bagi mewujudkan komunikasi yang baik dan dapat mengelakkan sebarang masalah di masa akan datang. Menyampaikan keperluan dan pengharapan yang jelas kepada pembekal-pembekal adalah cara-cara yang dapat mewujudkan hubungan yang baik dengan mereka. Sesebuah organisasi juga bukan sahaja akan berurusan dengan pelanggan serta pembekal, tetapi mereka juga harus menjaga hubungan dengan para pengawal selia yang ditugaskan untuk menyeliah jabatan atau syarikat tersebut. Contohnya seperti pengawal selia dari Jabatan Kesihatan, Perbadanan Insurans, dan Pasukan Keselamatan Tempatan. Mengadakan pertemuan atau mesyuarat juga merupakan salah satu cara lain bagi mengatasi faktor-faktor luaran ini. Cara ini dapat memberikan peluang kepada setiap ketua organisasi untuk berkongsi dan mengemukakan masalah yang dihadapi di tempat kerja masing-masing. Mereka juga dapat berkongsi pencapaian semasa yang diperoleh dan cabaran yang dihadapi oleh setiap organisasi. Sebagai contoh, mesyuarat yang melibatkan semua ketua jabatan atau syarikat dapat diadakan sama ada 1 atau 2 kali dalam sebulan. Tambahan lagi, dalam mesyuarat yang diadakan, ketua-ketua jabatan atau syarikat dapat mengambil peluang yang ada untuk mengutarakan idea-idea untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan yang diadukan oleh setiap syarikat atau jabatan. Di samping itu, mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk saling bertukar pendapat antara satu sama lain, yang mana ketua dapat memanfaatkan idea-idea tersebut untuk memperbaiki lagi prestasi organisasi masing-masing.